Assalamualaikum, satu cemerlang. Berjumpa lagi kita dalam kelas Bahasa Melayu Tingkatan 1. Jadi hari ini kita nak belajar pasal kata nama. Sebelum kita mulakan pelajaran, saya harap pelajar dah bersedia. Jadi pelajar kena sediakan satu buku latihan panjang, buku tulis panjang. Untuk BM kita guna 3 buku latihan. Semuanya tiga-tiga tu guna buku panjang. Yang pertama untuk penulisan, yang kedua untuk tata bahasa, yang ketiga untuk Komsas. Jadi buku yang kamu dah guna sebelum ni itu kamu gunakan sebagai buku penulisan. Jadi hari ni satu lagi buku baru kamu gunakan khas untuk tata bahasa. Selain tu kamu spare satu lagi untuk buku Komsas. Semua buku panjang. Okey, yang kedua sediakan buku teks dan yang ketiga alat tulis. Seperti yang saya bagi tahu awal-awal tadi, hari ini kita nak belajar pasal kata nama. Okey, jadi di akhir pengajaran nanti saya harap belajar dah faham faham apa itu kata nama am, apa itu kata nama khas dan apa itu kata nama majmuk. Seterusnya, pelajar juga di akhir pengajaran ni dapat mengenal pasti kata nama yang terdapat dalam sesuatu petikan dan yang terakhir dapat membina sekurang-kurangnya 5 ayat yang mempunyai kata nama. Apa itu kata nama? Kata nama boleh kita takrifkan sebagai kata yang dirujuk kepada orang, binatang, benda dan tempat. Kata nama ni pula terbahagi kepada 3. Yang pertama ada kata nama am, yang kedua kata nama khas, yang ketiga kata sendi nama. Tapi pada hari ini kita akan fokus pada kata nama am dan kata nama khas sahaja. Kata sendi nama ni kita akan belajar di lain hari. Sekarang kita tengok pula apa itu kata nama am. Kata nama am ialah kata nama yang digunakan untuk menyebut orang, binatang, benda dan tempat secara am atau umum. Kita tengok dalam bentuk peta minda pula. Kalau macam ni, pelajar lebih senang faham kan? Okey. Yang ni juga saya percaya awak dah belajar masa sekolah rendah. Cuma di sekolah menengah ni kita akan lebih detail lagi. Okey, kita tengok dulu. Kata nama am, dia boleh terdiri daripada manusia. Contohnya ibu, murid, petani. Kata nama am juga boleh terdiri daripada tumbuhan. Contohnya macam cendawan, kemboja, paku pakis. Boleh juga haiwan. Contohnya itik, kancil dan tikus. Boleh juga kata nama am ni terdiri daripada tempat, iaitu contohnya padang, kantin, rumah. Dan yang terakhir boleh juga dirujuk kepada sebagai benda, iaitu meja, kereta, bas. Jadi daripada kelima-lima ni sebenarnya kita boleh pecahkan lagi kepada dua bahagian, iaitu hidup dan juga yang tak hidup. Kata nama am hidup, kata nama am tak hidup. Macam manusia ni kan. Manusia ni ialah kata nama am hidup. Lagi yang mana hidup? Haiwan. Haiwan ni pun hidup. Kalau yang tak hidup ni, kan, yang tak hidup warna kuning ni, contohnya macam benda, tempat. Ada saya tertinggal satu, tumbuhan kan. Tumbuhan ni juga ialah hidup. Sekarang kita tengok kata nama am dengan lebih detail lagi. Jadi kamu tengok peta minda ni. Tengok banyak kan? Gila banyaknya ni. Tapi jangan risau. Kamu tak akan diuji dengan soalan-soalan seperti nyatakan kata nama am tidak hidup, bukan institusi konkret. Tak ada soalan macam tu. Jadi jangan risau. Ini supaya kamu faham saja, tak perlu hafal semua ni. Asalkan kamu faham. Baik, kita tengok satu-satu tadi. Kata nama am dia terbahagi kepada dua, iaitu
hidup dengan tidak hidup. Kita tengok yang hidup dulu sebab yang hidup ni lebih ringkas kan. Hidup boleh terbagi kepada dua lagi. Iaitu manusia dan juga bukan manusia. Jadi manusia ni contohnya macam gadis, pemuda, cikgu. Kalau bukan manusia ni, bagi contoh binatang kan, kancil ataupun tumbuh-tumbuhan pun boleh. Okey, yang tidak hidup pula. Kita tengok yang tidak hidup. Yang tidak hidup ni terbagi kepada dua, iaitu institusi dan juga bukan institusi. Institusi dan juga bukan institusi. Contoh institusi ialah macam mahkamah, sekolah, pejabat kerajaan. Kalau bukan institusi pula, dia terbahagi kepada dua lagi, iaitu abstrak dan konkret. Apa pula abstrak ni? Apa pula konkret ni kan? Nak senang faham macam ni je. Kalau konkret ni, kita boleh nampak. Jelas benda tu kan. Nampak keberadaannya. Kalau abstrak ni, tak nampak keberadaannya. Dia ada tapi kita tak nampak. Abstrak ni pula terbagi kepada dua. Berbilang, tidak berbilang. Tadi abstrak, konkret ni berbilang, tidak berbilang pula. Apa benda pula lagi ni kan? Okey, tak apa. Berbilang ni maksudnya boleh dibilang, boleh dihitung. Boleh diletak penjodoh bilangan dekat depan ni. Contoh, satu pendapat. Pendapat ni sebenarnya boleh dibilang dan boleh diletak kata ni. Depan ni perkataan satu ni. Kata bilangan, penjodoh bilangan boleh letak kat depan ni. Kalau tidak berbilang pula, dia tidak boleh dibilang, tak boleh dihitung. Contohnya macam peringatan. Peringatan ni kita takkan sebut sebagai satu peringatan. Tak boleh letak satu peringatan. Yang boleh apa? Peringatan pertama. Jadi tak boleh kat depannya ni kita letak penjodoh bilangan. Okey, jadi saya harap pelajar dapat faham ni. Nampak tengok ni macam agak sikit complicated. Tapi jangan risau. Ini bukan untuk dihafal. Ini untuk dipaham sahaja. Kita buat latihan sikit lah. Tapi latihan ni kamu tak perlu buat di dalam buku. Kita ni nak uji balik apa yang kita belajar tadi. Kita ingat ke tak ingat? Kita faham ke tak faham? Baik, kita tengok satu-satu. Okey. Soalannya, tandakan betul pada kata nama am yang betul. Kata nama am saja. 12 ni bukannya semua kata nama am. Jadi kita tengok dulu. Nombor 1. Guru. Guru ni kata nama am ke? Bukan. Guru ni kan dia benda hidup kan. Hidup. Kata nama am ke bukan? Kata nama am kan juga merujuk kepada benda hidup kan. Okey, jadi ini ialah kata nama am. Ingat dia mesti secara am. Kalau Cikgu Hasan ni dia guru juga tapi dia dah bukan am dah ni. Ini dah khusus. Terus Cikgu Hasan. Kalau guru ni dia am. Jadi Cikgu Hasan ni bukan kata nama am. Yang ketiga, jalur gemilang. Jalur gemilang nama bendera kita. Yang ini juga ialah kata nama yang ini bukan. Yang ini bukan sebab dia khusus. Jalur gemilang, bendera. Jadi kalau bendera, ini baru kata nama. Yang ini baru kata nama bendera. Pulau Langkawi. Pulau Langkawi ini juga bukan kata nama am sebab dia khusus, ada nama. Tapi kalau Tasik, ini baru kata nama am. Tapi kalau Tasik tu ada nama, bukan. Okey, yang ketujuh, buaya. Binatang, buaya kan. Ini secara umum, secara am. Jadi ini ialah kata nama am. Kalau sang bedal ni pula, dia mungkin nama buaya. Sang bedal. Ini dah khusus, sang bedal. Jadi ini bukan kata nama am. Kampung Seri. Ni khusus. Kalau kampung saja, barulah kata nama am. Tapi bila dah ada nama kampung, macam Kampung Seri ni, dia bukan kata nama am. Yang ke-10, desa. Ni kan secara umum je. Tak ada nama desa apa kan. Macam kat Segamat tu ada desa Temu Jodoh. Itu barulah kata nama khas. Kalau desa, dia kata nama am. Jadi ini ialah kata nama am. Kita tanda betul. Bunga Raya.
Ini bunga raya pun sama ini kalau bunga ni raya ni, ini kata nama am. Dan seterusnya ialah hari raya Aidilfitri. Jadi hari raya Aidilfitri ni bukan kata nama am. Jadi kalau kita tengok dekat sini, dia punya persamaan di antara kata nama am ni dengan yang tidak bertanda ni ialah yang kata nama am ni huruf kecil. Tengok guru, huruf kecil. Bendera huruf kecil, tasik huruf kecil, baya huruf kecil, desa huruf kecil, bunga raya pun huruf kecil. Tapi yang tinggal-tinggal ni semuanya bermula dengan huruf besar. Tengok Cikgu Hasan, Jalur Gemilang, Pulau Langkawi, Sang Bedal, Kampung Seri dan juga Hari Raya Aidilfitri. Semua huruf besar. Jadi yang berhuruf besar ni sebenarnya ialah kata nama khas. Tadi masa kita buat latihan tadi, kan ada yang mula dengan huruf-huruf besar kan? Itulah yang dinamakan kata nama khas. Okey, kita tengok apa itu kata nama khas. Kata nama khas ialah kata nama yang digunakan untuk merujuk kepada sesuatu secara khas. Tadi kata nama am, sesuatu secara am. Yang ini sesuatu secara khas. Apa maksud secara khas ni? Nanti kejap lagi saya terangkan. Okey, yang kedua, menyebut benda, orang, binatang, tempat dan tumbuh-tumbuhan sama kan dengan kata nama am tadi. Bezanya kat sinilah secara khas. Baik, senang cakap secara khas ni ialah kita bagi nama. Kalau benda tu kita bagi nama dia. Kalau orang tu ada namanya, binatang ada namanya, tempat ada namanya. Itulah dia namanya kata nama khas. Dan kata nama khas ni huruf pertama mesti dieja dengan huruf besar. Kita tengok pula kata nama khas dengan lebih detail. Okey, kata nama khas ni terbagi kepada dua, iaitu kata nama khas hidup, kata nama khas tak hidup. Kita tengok tak hidup dulu. Sebab tak hidup ni ringkas je. Okey, kita terus tengok contoh-contoh kata nama khas tak hidup. Yang pertama kita tengok contoh dari segi benda pula. Benda ni contohnya macam iPhone. iPhone ni kan telefon bimbit. Kalau telefon bimbit tu secara am, itu ialah kata nama am. Bila dah ada nama, contoh macam iPhone, Samsung, Hawau, kan? Dia dah namanya ialah kata nama khas. Seterusnya kita tengok pula dari segi contoh tempat. Tempat contohnya macam Pulang Mall. Ada nama kan? Kalau tak ialah Pasar Raya. Tak ada nama secara am. Bila ada nama Pulang Mall, itu ialah kata nama khas. Bangsa, Melayu, pangkat, datuk, institusi. Contoh bagi institusi, Kolej Panda. Sekarang kita beralih pula pada kata nama khas hidup. Kata nama khas hidup terbagi kepada dua, iaitu kata nama khas hidup manusia dan juga kata nama khas hidup bukan manusia. Contoh kata nama khas hidup manusia, contohnya macam Jennie Blackpink ni kan. Kita dah bagi nama dia dah. Ada nama dia Jennie. Jadi Jennie ni ialah kata nama khas hidup manusia. Dan juga Cikgu Andy, contoh kan, Cikgu Andy. Kalau cikgu sahaja, itu ialah kata nama am. Kalau cikgu sahaja, bila dah bagi nama, ada namanya Cikgu Andy, itu ialah kata nama khas. Okey, kita tengok pula contoh bagi kata nama khas hidup bukan manusia. Contoh macam kucing, kita bagi nama dia Manja. Jadilah dia kata nama khas. Ataupun sekarang musim PKP, mungkin ada mak-mak kita yang sekarang ni tengah hobi barunya menanam pokok-pokok kan. Menanam pokok hiasan, pokok bunga. Siap bagi nama sebab dah sayang, bagi nama hijau. Jadi itu ialah kata nama khas hidup bukan manusia. Kita dah belajar tadi pasal kata nama am dan juga kata nama khas. Jadi sekarang kita nak buat latihan sikit lah. Okey, jadi pelajar buka buku teks muka surat 6. Buka dulu buku teks muka surat 6. Okey, awak tengok di buku teks tu di sebelah kiri
ada ruangan kecil tulis aktiviti kan. Okey, kita baca Senaraikan kata nama am, kata nama khas. Yang kita belajar tadilah. Dan kata nama yang mengalami pemajmukan. Alamak, ada lagi pula satu lagi kan, pemajmukan pula. Berdasarkan bahan. Tak apa, kita baca dulu sampai habis baru saya terangkan sikit apa itu pemajmukan ni, kata nama majmuk ni. Kemudian, bina ayat daripada kata nama tersebut mengikut konteks yang betul. Kita tengok ni, apa itu kata majmuk. Kata nama majmuk. Kata nama majmuk ni ialah gabungan dua atau lebih kata dasar yang membawa satu maksud. Saya ulang balik Gabungan dua atau lebih. Boleh jadi dua atau lebih lah. Boleh jadi 3, 4, 5. Yang tapi dia membawa kepada satu maksud sahaja. Contoh, guru besar ni dua kata dasar kan. Tapi membawa satu maksud. Guru besar. Contoh yang kedua, ibu bapa. Contoh kata majmuk, kata nama majmuk yang ketiga. Yang ni lebih daripada dua perkataan. Susu, pekat, manis. Jadi soalan tadi minta apa tadi? Kita senaraikan kata nama am, kata nama khas dan kata nama majmuk. Okey, kita tengok petikan dia tu petikan yang bertajuk pemakanan yang sihat. Dah jumpa dah kan? Pemakanan ni ialah kata nama. Kata nama am. Okey. Rumah tangga yang sejahtera, rumah tangga ialah kata nama am. Rumah tangga ialah kata nama majmuk. Yang sejahtera terbentuk daripada keprihatinan. Ini pun ialah kata nama am. Ibu bapa, ini pun kata nama juga, kata nama majmuk. Tentang amalan. Amalan ialah kata nama am. Cara hidup sehat dan cergas. Mungkin kamu keliru sikit kat keprihatinan dengan amalan. Tak apa, nanti makin lama kamu akan makin mahir. Keprihatinan ni ialah kata nama am, bukan hidup tidak berbilang. Okey, kita teruskanlah. Okey, maklumat. Maklumat ni pun ialah kata nama am. Penjagaan diri dan pemakanan. Okey, kat atas ni kita dah gariskan. Jadi yang ni tak payah gariskan. Okey. Diperoleh daripada beberapa laman sesawang. Ini laman sesawang ni dua perkataan tetapi membawa satu maksud. Ini ialah kata nama majmuk seperti Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini ialah kata nama khas. Nampak semua huruf besar. Jabatan Kesihatan Negeri sama juga. Ini ialah kata nama khas. Depannya semua huruf besar. Dan Kelab Nutrisi Malaysia. Ini pun sama. Ini ialah kata nama khas. Baik, yang ni ialah sambungannya kan. Perenggan yang kedua. Okey, kamu dah dengar saya membebel hampir 19 minit. Dah mungkin dah ngantuk. Dah boring, dah bosan. Jadi perenggan yang kedua ni kamu buat sendiri. Kamu gariskan dulu. Tapi jangan conteng. Kalau conteng kat buku teks tu, kamu gariskan, nanti kena padam balik lah. Okey, kamu buat sendiri untuk hilangkan ngantuk. Yang ni kamu senaraikan perenggan yang kedua. Jangan takut salah. Buat saja, jangan takut salah. Sebab kita ni dalam proses belajar kan, memang kita akan buat salah. Kalau dah pandai, kita tak perlu pergi sekolah kan. Jadi jangan takut salah. Yang penting kita buat. Jadi tugasan kamu, okey macam ni tugasan kamu. Yang tadi aktiviti tu, soalan aktiviti tu kamu tak perlu salin. Yang kamu perlu buat yang macam saya tunjukkan ni Okey, yang ada kat video ni kan. Kamu salin dulu. Soalan yang pertama, senaraikan kata nama am, kata nama khas dan kata nama majmuk. Kamu buat dalam bentuk petikan, dalam bentuk jadual macam ni bagikan kepada 3. Ada kata nama am, kata nama khas, kata nama majmuk. Kamu tulislah nombor 1 ni apa jawapannya. Apa tadi yang kamu dapat berdasarkan petikan. Nombor 2,
nombor dua, tulis macam tu seberapa banyaklah yang kamu boleh dapat. Okey. Lepas tu soalan yang kedua, daripada jadual ni yang kamu dah buat ni, kamu bina 5 ayat daripada kata nama yang telah kamu senaraikan. Jadi pilih mana-mana 5 kata nama, sama ada dia kata nama am ke, kata nama khas ke, kata nama majmuk ke, tak apa, tak kisah. Saya tak kisah, kamu pilih je mana-mana. Janji cukup 5 dan buat bina ayat daripada 5 kata nama yang telah kamu senaraikan tadi. Sebelum kita tamatkan PDP-RBM kita pada hari ini, kita imbas balik apa yang kita dah belajar tadi. Tadi awal-awal tadi, kita hari ini kita belajar pasal kata nama. Jadi kata nama ni terbahagi kepada 3. Kata nama am, kata nama khas dan kata sendi nama. Tapi hari ini kita fokus kepada 2 sahaja kan. Kata nama am dan kata nama khas. Jadi saya harap pelajar dah faham lah. Tak perlu hafal. Faham apa itu kata nama am dan apa itu kata nama khas. Dan juga semoga apa yang kita belajar pada hari ini diberkati Tuhan. Sekian saja kelas PDPR kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.